Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita berdoa untuk Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya di atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang namanya nikmat itu bukan hanya yang berbentuk harta benda, bukan hanya yang berbentuk yang nampak kita lihat dengan mata, tetapi yang namanya nikmat itu sangat luas. Seorang guru sufi selalu melihat, memerhatikan anak muridnya yang selalu berduka, seolah-olah dia itu ada banyak masalah yang dihadapi. Kemudian tu guru sufi ini datang kepada murid tersebut dan bertanya, seandainya Allah Ta'ala memberikan kau 100 ribu dan dia mahukan 2 biji mata kamu tidak melihat, bagaimana, adakah kamu suka? Tidak, katanya. Kalau ada orang yang datang mengatakan aku beri kamu 10 ribu dan 2 kaki kamu aku ambil, juga tidak. Kalau ada yang datang memberikan upah yang banyak untuk mengambil semua panca indera dan anggota kamu satu persatu, adakah kamu mau? Tidak. Jadi yang namanya nikmat itu sangat luas. Dia bukan hanya yang berbentuk harta benda yang menyenangkan kita, tetapi apa yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala daripada segala panca indera anggota kita, yang mana sudah kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Allah Ta'ala, yang merupakan sifat-sifat maknawiyah Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala ijabahkan kepada kita. Itulah yang sangat mulia, yang sangat berat ataupun yang sangat besar nikmatnya kepada kita. Maka kita wajiblah memelihara yang tersebut itu, supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang senantiasa diturunkan kecelakaan kepada kita. Sekarang masih bulan Rajab. Semalam saya percaya Ustaz Azmi sudah menjelaskan tentang firman Allah di dalam surah Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Tetapi apa yang saya nak jelaskan di sini bukan keseluruhan daripada ayat ini, tetapi kita ambil sebahagian daripadanya, yang tuan-tuan juga sudah mengetahui bahawasanya ayat ini adalah menunjukkan ayat di mana dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah Ta'ala isra'kan daripada masjid, iaitu Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, iaitu di Palestin, sampai Allah Ta'ala naikkan ke langit yang ketujuh, bertemu di Sidratul Muntaha, kemudian tu ke Mustawan, dan akhirnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya mengambil sedikit daripada ayat ini, iaitu firman Allah Ta'ala, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau kita pandang pada makna ayat ini, iaitu Allah Ta'ala telah memberkati sekelilingnya, kerana semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan ayat ini mengikut daripada tafsiran kebanyakan, ataupun boleh dikatakan sebahagian besar jumhur ulama mengatakan maknanya haulahu itu, iaitu sekitaran kawasan tersebut adalah yang dimaksudkan Palestin ataupun Baitul Maqdis itu sendiri. Kerana itu adalah merupakan tanah Anbiya ataupun bumi Anbiya, di mana banyak cerita Rasul diutuskan di situ, mula sejak daripada Nabi Ibrahim yang berhijrah ke sana, kemudian tu Nabi Musa yang berhijrah ke sana, kemudian tu lahirnya keturunan-keturunan Ibrahim, keturunannya Yakub dan Ishak dan sebagainya. Maka di situ adalah merupakan tanah Anbiya ataupun bumi para nabi, yang kalau kita pergi ke sana, kita akan terasa bagaimana banyaknya kaum yang berziarah ke sana, kerana mereka itu memuliakan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada berbagai kaum.
Tetapi ulama-ulama yang sekarang ini, kita khususkan satu ulama yang hidup sebelum perang, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 1983, seorang yang belajar dan mendalami ilmu falak, orang Indonesia, dan beliau telah mengeluarkan satu pandangan yang sangat berbeza dengan apa yang telah dikeluarkan pendapat tersebut oleh ulama-ulama terdahulu. Dan beliau sempat mengeluarkan satu pandangan yang menjadi kontroversi di seluruh Indonesia. Saya tak tahu sama ada pendapat tersebut ada sampai di sini ke tidak, berkenaan dengan ayat allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini saja, yaitu mengikut apa yang beliau katakan, tidak mungkin barakna haulahu, Allah Ta'ala memberkati sekitarannya itu yang dimaksudkan Baitul Maqdis. Sebab yang paling nyata katanya, mula daripada terbinanya Haikal Sulaiman, selepas daripada zaman Nabi Sulaiman, kemudian itu membawa kepada zaman anak-anaknya, telah terjadi percaturan kuasa di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis telah dijajah satu kuasa demi satu kuasa, yang akhirnya kuasa Bani Israel di situ hilang. Sampailah pendudukan orang-orang Bani Israel masuk ke Palestin pada tahun 1948 yang terkini, dan dia diduduki oleh orang-orang Bani Israel. Tidak pernah Baitul Maqdis itu merasa aman. Jadi mana mungkin Allah Ta'ala akan mengatakan barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan haulahu itu merujuk kepada Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis itu kita sudah tahu banyak pancarobanya, banyak sangat dia punya persengketaan, menjadi perebutan berbagai kuasa, dan banyak mengalami pertumpahan darah di tanah Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi apabila beliau ditanya, nama beliau adalah Nazwar Syamsu, dia adalah orang baik, sampai-sampai ada yang mengatakan bahawasanya buku-bukunya itu seolah-olah beliau ini anti hadis, kerana tidak pernah dimuatkan di dalam buku-bukunya itu sembarang hadis yang pernah disebut oleh Rasulullah. Tetapi ada juga sebahagian mengatakan bahawasanya beliau terlalu sangat terpengaruh dengan ilmu falaknya, sampai macam-macam perkataan yang dikeluarkan bersangkutan dengan ilmu yang didalaminya. Kita kembali kepada apa yang beliau katakan, allazi barakna haulahu. Jadi apabila ditanya, jadi apa maksud kamu haulahu? Hu itu adalah damir ghaib muttasil. Kalau orang yang belajar nahwu, dia akan mengatakan bahawasanya hu itu asalnya perkataan huwa yang dihubungkan dengan perkataan haula adalah merupakan damir ghaib muttasil. Mesti ada sesuatu yang dirujukkan. Jadi dia kata hu itu adalah dirujukkan kepada abdihi, yaitu ayat yang sebelumnya, subhanallazi asra bi'abdihi. Abdihi yang sebagaimana kita tahu adalah diri pribadi Rasulullah sendiri. Apabila disebutkan abdihi, yaitu hamba Allah, hambanya, dan itu adalah hamba Allah, ketikanya Rasulullah di-mi'rajkan ataupun di-Isra' mi'rajkan, Rasulullah bukan di-Isra' mi'rajkan dengan roh saja, tetapi perkataan abdi ini adalah menunjukkan gabungan daripada dua unsur, yaitu roh dan jasad. Jadi beliau pergi bermi'raj ataupun Isra' mi'raj, itu berlaku jasad dan roh. Ini sudah banyak diperkatakan. Sekalipun ada ulama yang tidak percaya bahawasanya beliau pergi dengan jasad, hanya dengan roh semata-mata. Ada juga ulama yang punya pandangan itu hanya berlaku di dalam mimpi, juga ada. Jadi kita tidak mahu memperbesarkan apa yang dibincangkan, tapi kita mengatakan bahawasanya pegangan kita, pandangan pribadi kita sendiri, abdi bermakna roh dan jasad. Kemana yang Rasulullah diangkat ataupun yang dibawa oleh Allah, yaitu ke tempat yang paling berkesudahan jauhnya, yang dinamakan sendiri adalah Sidratul Muntaha. Apa makna Sidratul Muntaha? Iaitu melepasi daripada tingkat 7 langit. Makna Sidratul Muntaha, muntaha artinya perhentian yang penghabisan.
Jadi kalau kita rujukkan perhentian yang penghabisan kepada bahasa yang kita kenal hari ini, yang kita kata terminal. Terminal bas adalah perhentian penghabisan kepada perjalanan sesuatu bas. Jadi kita kata muntaha adalah perhentian ataupun terminal. Terminal apa? Iaitu terminal sidrah. Sidrah ini diterjemahkan oleh sebahagian ulama dengan makna teratai. Ada juga yang diterjemahkan makna sidrah adalah bidara. Jadi yang dimaksudkan dengan Sidratul Muntaha adalah terminal teratai ataupun terminal bidara, di mana tempat itu adalah tempat yang penghabisan menjadi singgahan daripada antariksa, iaitu antara angkasa ataupun antara bintang, antara planet. Dan beliau juga mengatakan bahawasanya Sidratul Muntaha inilah di mana Adam dan Hawa mula dijadikan oleh Allah. Walhal tidak ada disokong oleh mana-mana hadis pun. Sebab itu kita katakan bahawasanya beliau telah menimbulkan kontroversi di kalangan ulama ketika itu, iaitu sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 83. Ini cerita lama sebenarnya. Saya hanya bangkitkan semula supaya kita dapat berfikir lebih matang tentang apa itu Isra' Mi'raj. Kita hanya jangan mengikut daripada yang sudah kita dijelaskan oleh ulama-ulama sekarang, kerana memang cara dan gaya saya bercakap selalunya saya menggamit pemikiran baru supaya kita apabila mendengarkan sesuatu daripada perkara-perkara yang disampaikan tu, kita punya knowledge ataupun kita punya pengetahuan untuk kita mengasah minda kita kepada perkara-perkara yang didatangkan oleh orang. Maklumlah sekarang banyak internet, banyak apa yang kita boleh baca. Terkadang-kala saudara terjumpa perkataan itu, terjumpa keterangan itu, tapi kita tak tahu cerita yang sebenarnya. Sebab itu saya bukakan cerita ini. Cerita ini adalah cerita kontroversi, dan beliau berpandangan bukan tidak ada dalil yang digunakan, iaitu ada digunakan dalil ayat daripada surah An-Najm, iaitu cerita di situ menerangkan tentang Sidratul Muntaha itu adalah di sampingnya ataupun di sisi Sidratul Muntaha adalah syurga. Dan syurga itulah di mana tempat Adam dan Hawa telah ditempatkan oleh Allah sebelumnya dia diturunkan ke muka bumi ini. Jadi itulah yang dikatakan oleh pandangan daripada ulama kontemporer ini, di mana perkataan ataupun huwa damir ghaib mutasil itu ditujukan kepada abdi, iaitu hamba Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa beliau mengatakan barakna, iaitu apa yang dikatakan dia itu telah mendapat keberkatan, iaitu Nabi telah mendapat keberkatan daripada Allah. Kenapa Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada Nabi, bukan keberkatan kepada tempat yang dituju? Sebabnya perjalanan Nabi adalah bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan daripada satu tempat kepada satu tempat dengan berkuda atau berunta. Tetapi perjalanan Nabi ini digambarkan sebagai menunggang burak. Yang burak itu kalau kita lihat ada sebagian hadis menjelaskan, dia itu perjalanannya seperti kilat, kelajuannya macam kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya sebagaimana yang sudah dirakamkan oleh pengetahuan moden, iaitu bagaimana orang-orang mencatat kelajuan cahaya adalah 300,000 per second, 300,000 km per second. Jadi bagaimana lajunya cahaya ini, dia akan dapat menembusi angkasa. Itulah yang kenderaan yang telah Nabi dimiliki ketika dia diisrakan. Dan Nabi naik dengan satu alat yang namanya Mi'raj. Mi'raj bukan burak. Mi'raj adalah alat yang mana Rasulullah dinaikkan daripada Mi'raj ini, daripada satu tingkat langit kepada satu tingkat langit. Kelajuan Mi'raj ini ataupun kita kata uruj tidak dijelaskan di dalam hadis. Tapi apabila kita katakan dia dapat melintasi satu tingkat langit kepada satu tingkat langit, sudah pasti kelajuannya juga adalah kelajuan yang luar biasa. Sampai Nazwar ini mengatakan bahawasanya bintang yang paling terdekat sekalipun kita memerlukan 80,000 tahun untuk sampai.
Mustahil ada seorang manusia yang dapat hidup 80,000 tahun untuk mencapai satu bintang yang dekat. Dan Sidratul Muntaha itu sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang jauhnya, iaitu melintasi 7 tingkat langit sampai ke atas daripada tingkat yang ke-7, memakan masa jutaan tahun cahaya, yang berkali-kali ganda daripada 80,000 tahun untuk sampai ke sana. Jadi sebab itulah dia mengatakan bahawasanya barakna haulahu itu semata-mata ditujukan kepada Rasulullah, kerana tidak memungkinkan seorang manusia yang dapat merentas seluruh langit, yang mana dia memerlukan bintang yang terdekat saja memakan masa 80,000 tahun hanya untuk sampai ke sana tanpa mendapat keberkatan daripada Allah. Jadi kerana keberkatan Allah kepada Nabi kita lah, maka Nabi kita telah diizinkan oleh Allah Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha dan akhirnya terus naik berdialog dengan Allah. Itu sebagai salah satu daripada yang telah menjadi kontroversi daripada ayat ini, mengikut daripada tafsiran orang-orang baru, orang-orang moden sekarang ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan tentang perkara di mana Rasulullah naik turun 9 kali daripada langit bertemu Allah, turun kepada langit ke-6, di mana langit ke-6 itu adalah merupakan langit di mana Nabi Musa berada di situ. Kemudian tu nanti dia jumpa kepada Allah semula, minta kurang daripada waktu sembahyangnya, yang akhirnya pada ketika itu dia merasa berpeluh, dan peluhnya itu menjadi bunga ros, mengikut daripada satu hadis. Tetapi bagaimana kedudukan hadis ini, insya-Allah nanti kita akan bicarakan pada minggu yang akan datang. Ini semua tertakluk kepada bulan Rajab dan peristiwa Mi'raj. Kita sambung apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu tentang kisah Maryam, iaitu Maryam sudah mengandung dan Maryam sudah menyisihkan dirinya kepada satu tempat yang agak jauh, yang sudah kita jelaskan. Tempat tersebut adalah merupakan Baitul Laham, iaitu di mana tempat itulah dia telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka apa yang terjadi, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyam mansiya. Apabila dia telah merasakan sakit untuk melahirkan, kita sudah bincangkan berapa lama beliau telah mengandung. Ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 12 bulan, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Dan kebiasaan perempuan mengandung paling kurang adalah 6 bulan anak sudah boleh hidup dan sudah boleh melahirkan, sudah cukup sifatnya. Dan ada kebiasaannya wanita mengandung 9 bulan keluar sebagai manusia sempurna. Dan paling lama orang mengandung yang pernah direkodkan adalah 4 tahun. Iaitu perkara ini berlaku kepada imam mazhab yang pertama, iaitu imam mazhab Hanafi, iaitu Hanafi itu sendiri. Abu Hanifah lahir setelah dikandungkan 4 tahun oleh ibunya. Ini yang pernah direkodkan dalam kitab. Selain daripada itu tak pernah ada yang melebihi 4 tahun ini. Sampai sekarang pun ada itu hari berita yang keluar, kalau tak silap saya 2 atau 3 tahun yang dulu, ada satu berita dia mengandung hanya 2 tahun lebih saja, tidak melebihi apa yang sudah direkodkan tentang kelahiran Imam Abu Hanifah. Jadi macam mana yang telah kebanyakan ulama bersetuju ataupun ulama punya pandangan, dia punya kandungan sama seperti kandungan wanita biasa, iaitu 9 bulan. Faja'al makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka apabila dia sudah merasakan sangat kesakitan itu, maka dia pun bersandarlah di pangkal sebuah pokok kurma, sebatang pokok kurma, kerana untuk menahan kesakitan dia itu nak bersalin. Oleh kerana dia sementara dia menantikan anaknya itu keluar bersalin, apa yang telah dikatakan oleh Sayyidatina Maryam, iaitu satu rintihan terhadap Allah, di mana dia merasakan kesakitan bersalin yang pertama dalam usia yang sangat muda. Bagaimana yang kita sudah jelaskan, beliau hanya datang haid 2 kali, kemudian tu terus mengandung. Jadi waktu tu sangat muda, dalam keadaan dia tersingkir daripada family,
Cuma ada satu cerita, ini pun cerita ni tidak dimasukkan di dalam mana-mana tafsir daripada Quran, tetapi dia terdapat di dalam kitab Injil itu sendiri. Di dalam kitab Injil ada keterangan yang mengatakan bahawasanya seorang pemuda yang sama-sama duduk beruzlah di Baitul Maqdis mengenali Maryam, dan pernah dia itu rasa nak menjadikan Maryam itu adalah isterinya. Dan ada pula yang mengatakan pemuda ini adalah bersaudara dengan Sayyidatina Maryam, tetapi oleh kerana kedudukannya sangat rapat dengan Sayyidatina Maryam, maka dia itu tidak dipersetujui untuk memperisterikan Maryam. Beliau adalah Yusuf An-Najjar. Dan ada mengatakan bahawasanya Yusuf An-Najjar ini pula pernah bertanya kepada Sayyidatina Maryam apabila Sayyidatina Maryam sudah ditohmahkan kebanyakan daripada orang penduduk Baitul Maqdis bahawasanya beliau adalah perempuan yang telah mencurangi hukum-hukum Allah. Maka dia datang sendiri bertemu dengan Sayyidatina Maryam. Dia tanya, benarkah engkau telah mengandung? Kata Sayyidatina Maryam, benar, tetapi kandungan aku adalah kandungan suci yang telah diberikan oleh Allah, bukan daripada sebab perhubungan dengan laki-laki yang tak pernah aku lakukan. Jadi dia kata, bagaimana untuk aku mengetahui keadaan tersebut? Ini ada dalam satu tafsir yang dinamakan Qisasul Anbiya. Barangkali cerita ini diambil daripada tafsiran Bible ataupun tafsiran Injil. Kemudian tu Allah Ta'ala telah membuka apa yang ada di dalam rahimnya Sayyidatina Maryam, maka dapat dilihat oleh Yusuf An-Najjar bahawasanya janin di dalam kandungan Sayyidatina Maryam itu sedang bertasbih. Ada yang mengatakan demikian. Jadi dia mengatakan bahawasanya anak ini ataupun janin ini adalah janin suci yang telah diberikan oleh Allah kepada Sayyidatina Maryam. Jadi dia percaya bahawasanya Sayyidatina Maryam adalah perempuan suci, anugerah daripada Allah. Anaknya itu adalah juga anak suci. Maka dia belas kasihan kepada Sayyidatina Maryam, yang akhirnya dia adalah satu-satunya orang yang telah menolong membawa keluar Sayyidatina Maryam daripada Baitul Maqdis sampai ke Baitul Laham. Dan apa segala urusannya dia yang uruskan. Dan ada pula yang mengatakan beliau juga yang telah memelihara Sayyidatina Maryam dan juga memelihara Sayyidina Isa, iaitu Isa alaihissalam, sampai pengembaraannya ke Mesir. Ini nanti insya-Allah kita akan sambung ceritanya. Selepas daripada kelahiran Nabi Isa, macam mana Isa besar, kemudian tu dia mengembangkan agama sebagai kelanjutan daripada Bani Israel. Kemudian tu apa yang dikatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Maryam, wahai Allah, aku sangat-sangat menantikan ataupun aku sangat-sangat berharap mati ketika ini, iaitu qabla hadza, mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku ini dijadikan orang yang dilupakan. Kalau kita lihat apa rintihan daripada Sayyidatina Maryam ni adalah merupakan doa, ya laitani, aku sangat-sangat mengharapkan mudah-mudahan aku mati sebelum ini. Sedangkan di dalam syariat agama kita, iaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang sekali untuk minta mati. Dilarang untuk berdoa kepada diri kita minta kita dipercepatkan mati. Kerana itu adalah ada di dalam sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita kata syariat di waktu Sayyidatina Maryam ini membolehkan meminta mati disebabkan oleh kerana tersiksanya jiwanya, tersiksanya keadaan di mana dia sedang menghadapi ketika itu, juga tidak ada syariat yang demikian. Dan ketika itu juga syariat itu adalah merupakan syariat yang dilarang, iaitu tidak boleh minta mati disebabkan kepedihan hidup ataupun kesusahan hidup. Jadi apa makna daripada doa Sayyidatina Maryam ini, yang kalau kita salah menganggapkan, orang-orang yang tidak tahu mentafsirkan ayat ini akan merasakan bahawasanya ayat ini adalah merupakan dalil boleh minta mati ketika di dalam kesusahan menghadapi kehidupan. Sebab itu hati-hati belajar Quran. Jangan mengambil daripada tafsir-tafsir yang kita sendiri tidak tahu dan kita hanya menterjemahkan secara lahiriah saja. Ini sangat bahaya.
Kerana apabila kita menterjemahkan secara lahiriah, kita akan berprasangka bahawa ayat ini adalah merupakan dalil di mana Sayyidatina Maryam yang dimuliakan oleh Allah sendiri pernah berdoa kepada Allah untuk minta mati di dalam keadaan dia terlalu sangat sakit untuk melahirkan Nabi Isa. Ini tidak benar. Kerana apabila kita punya prasangka macam itu, kita akan merasakan bahawasanya orang-orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala telah berbuat serong kepada hukum Allah. Ini bahaya ya. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Maryam? Kerana yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Maryam, kenapa dia minta Allah Ta'ala mematikan dia itu? Kerana dia sangat sayang kepada umatnya. Dia sangat sayang kepada orang-orang yang menuduh dia berbuat serong kepada perkara agama. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk jangan buat fitnah. Sekaligus kita juga sepatutnya menjauhkan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan fitnah. Kerana apabila kita berbuat sesuatu yang boleh mendatangkan fitnah, kita telah buat orang lain akan cakap kepada kita yang mana perkara yang kita lakukan itu tidak jelas, yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi apa yang kita telah buat kepada orang, kita telah memberikan dosa kepadanya disebabkan perbuatan kita yang tidak jelas. Sebab itu kita kena hindarkan daripada perkara-perkara yang tidak jelas, jadi perkara-perkara yang boleh jadi tomah orang kepada kita. Sebab itu apabila kita menjauhkan perkara tersebut, kita memberikan pahala kepada orang yang memandang. Jadi orang memandang kita tidak dengan pandangan dosa. Kerana apabila orang boleh berkata kepada kita disebabkan perbuatan kita, kita telah memberikan dia dosa. Inilah yang telah dikatakan dalam doa ini. Harapan Sayyidatina Maryam adalah untuk tidak memberikan orang lain dosa. Jadi kalaulah dia mati sebelum ini, maka orang lain tidak akan tertimpa fitnah yang dia takut supaya orang itu mendapat dosa. Ini sebab doa ini dilafazkan oleh Sayyidatina Maryam. Sebab yang kedua, kalau seandainya kaumnya itu menganggap bahawasanya dia adalah perempuan yang jahat ataupun perempuan yang telah melakukan maksiat, sampai-sampai dia itu akan dapat ditangkap dan dijatuhkan hukuman sebagaimana syariat ketika itu, maka hukuman itu ternyata sangat salah. Kerana yang telah mendatangi Sayyidatina Maryam adalah Jibril sendiri sebagai perutusan Allah. Yang telah meniupkan roh kepadanya adalah Jibril sendiri mengikut daripada perintah Allah, bukan dia daripada perempuan yang jahat. Dan kalaulah sampai keadaan itu berlaku, iaitu jatuhnya hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, ini adalah merupakan satu perbuatan yang fatal, satu perbuatan yang akan memusnahkan seluruh kaum dengan murka daripada Allah. Dan ini juga adalah merupakan sebab yang kedua kenapa Sayyidatina Maryam melafazkan doa ini. Sebab itu kita tidak boleh hanya berpandukan kepada makna zahir doa ini tanpa adanya perasaan daripada mana doa ini dilahirkan kerana cinta kepada kaumnya. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati di dalam mentafsirkan Al-Quran supaya kita senantiasa mensucikan kalamullah. Kerana kalam Allah tidak salah. Yang salah adalah pengertian kita, yang kita ini tidak faham untuk mengerti kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah daripada ucapan-ucapan orang-orang yang disucikan Allah. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu hadapan. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulil ilahul Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sa'id wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.